Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, dipanjangkan umur untuk kita bertemu lagi dalam slot Jom Mengetih. Kali ini special kerana kita buat sesi Jom Mengetih sempena Jom Masuk IPT Virtual 2021. 6 Ogos. Malam ini insyaAllah kita bawakan fakulti kepimpinan dan pengurusan. Mesti semua orang, mana-mana alumni ataupun pelajar semasa yang sekarang berada di fakulti kepimpinan dan pengurusan, mesti dah kenal semua panel-panel yang saya bawakan pada malam ini. InsyaAllah ada 6 orang kesemuanya. Okay. Untuk pengetahuan adik-adik, followers yang bersama kita pada malam ni, okey, boleh ramaikan lagi kita punya live pada malam ni. Boleh share kita punya live, ajak kepada rakan-rakan ataupun saudara mara, ibu bapa, parents, okey, nak tanya apa saja soalan khas bagi adik-adik lepasan STPM yang saya bawakan pada malam ni, insyaAllah matrikulasi dan sekarang untuk bertanyakan soalan. Okey, sekarang adik-adik nanti akan diberi peluang untuk mengemas kini permohonan adik-adik di UPU Online bermula 9 Ogos sehingga 12 Ogos jam 5 petang. So, mana-mana yang pilih ataupun yang letakkan program-program di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan sebagai pilihan pertama, kena dengarkan slot pada malam ini. Kita nak tahu apa itu kelebihan, keunikan setiap program yang kita tawarkan ataupun yang kita kita berikan kepada adik-adik. Okey, alhamdulillah tanpa buang masa lagi, saya fikir malam ni kita ada 6 panel bersama kita. Walaupun kita di FKP kita sebenarnya ada 7 program, okey, tetapi kita bawakan 6, okey. Nanti ada keunikannya di situ. Kita akan tunggu sebentar saja lagi. Okey, alhamdulillah yang join kita Izzat Akram, Mirali, Iya, Kalsum, Ali, Dr. Kalsum lah ni, okey. Cik Syikin, terima kasih Nur Hidayah, Mujan Nabila, Babaku. Assalamualaikum, saya Maulana Yusof. Ni mesti penuh pendaftar kita ya. Alright, okey. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua yang bersama kita pada malam ini. Jangan lupa ramai-ramaikan lagi live kita. Ajak orang lain untuk dengarkan orang kata kata-kata ataupun informasi tips daripada panel-panel kita. Okey, pada malam ini Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan UCM Admissions bawakan 6 orang panel. Yang pertama iaitu Ustaz Yusri Rahmat dari Sarjana Muda Pengajar Akidah dan Agama dengan Kepujian. Yang seterusnya adalah Encik Muhammad Zaki Mustafa, Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian. Kita ada juga Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz dari Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian. Profesor Madya Dr. Muhammad Hairi Mahyudin, okey, dari Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam Kepujian. Dr. Hairul Nizam Muhammad Noor, dia special, dia bawa, orang kata mewakili 2 program, okey, Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan dan Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan 3U1I. Apa itu 3U1I? Kita dengarkan sebentar lagi. Okey, dan akhir sekali kita ada Dr. Izral Tazif Hisham dari Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu dengan Kepujian. So kalau ada nak tahu, insyaAllah FKP ni, dia pelajar-pelajar FKP ni banyak melahirkan selebriti, pendakwah selebriti lah. Kita ada Ustaz Hariri, kita ada Da'i Hamidah, Da'i Afiqah, Da'i Hakim, Da'i Fuad, okey, dan sebagainya. Okey, sebelum tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput yang pertama. Orang kata Pak Syekh kita di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Okey, Profesor Madya Dr. Muhammad Hairi Mahyudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hairi, mungkin Dr. Hairi boleh kenalkan diri sikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairi bin Mahyudin. Saya telah berkhidmat di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan pada tahun 2004 sampai sekarang. Berkelulusan sarjana muda dan sarjana di Universiti Islam Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. Okey. Kita ada kiriman salam dari Dr. Farhana. Dr. Farhana Sabri kata, Assalamualaikum Ustaz Hairi katanya. Okey, seterusnya adalah saya jemput Ustaz Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz, Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian. Dipersilakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua, kepada pengacara kita Dr. G. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz. Ini masuk tahun ketiga berada di Universiti Sains Islam Malaysia dan berada di bawah program kaunseling. Alhamdulillah saya menamatkan Doktor Falsafah dalam bidang bimbingan dan kaunseling
pengkhususan dalam bidang pengkajian aspek kesejahteraan ataupun well-being ya. Jadi daripada Universiti Teknologi Malaysia. Itulah sedikit berkenaan saya. Kalau nak tahu banyak boleh Google je nama saya, Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz daripada USIM. InsyaAllah. Masya Allah. Okey. Terima kasih Dr. Rashid. Famous dah lepas ni. Okey. Kita ada juga daripada yang bersama kita pada malam ini Ahmad Suhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensyarat FKP saya. Saya fikir dia student kita ataupun alumni kita. Okey, seterusnya saya jemput Encik Muhammad Zaki Mustafa, mewakili Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian. Silakan Encik Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Nama saya Muhammad Zaki Mustafa. Bermula berkhidmat di FKP pada 2008 dan saya meraih ijazah pencerahan komunikasi dan master di UPM dan pernah berkhidmat sebagai PRO, bukan GRO, PRO di UPM, Pegawai Perhubungan Awam, dan juga beberapa company swasta lah seperti Maybank, Finance, Water Consortium dan berbagai lagi lah, mostly customer service lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Alright, okey, isu hangat sekarang viral tu Cik Zaki ya, kali perkataan tu. Okey, kita ada juga Dr. Kartini bersama kita. Mantap semua katanya. Abu Sofi, pesanan Dr. Nizam senyum sikit. Abu Sofi 95. Minta Dr. Nizam senyum. Okey, terima kasih Cik Zaki. Seterusnya Ustaz Yusri. Okey, Sarjana Muda Pengajar Akidah dan Agama. Mungkin Ustaz boleh kenalkan diri Ustaz. Okey, terima kasih Dr. Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri bin Ahmad, asal dari Temeloh, Pahang, Bandar Kabupaten. Berkelulusan daripada Universiti Al-Azhar, Sarjana Muda Usuluddin, master juga dalam bidang Usuluddin daripada UKM. Sekarang ni berada di USIM di dalam program pengajian akidah dan agama. Alhamdulillah, mula berkhidmat di sini sama dengan Ustaz Khairi lah. Daripada tahun bila Ustaz Khairi? Saya ingatlah dah kita nak jadi Tok Aki lah. 2004. 2004, Masya Allah. 2004. Kami ni dah menjelang umur nak ke pension dah ni. Jadi selamat datanglah kepada anak-anak. Saya tak panggil adik-adik lah, anak-anak lah ni. Anak-anak yang nak masuk ni. Anak-anak cucu kita nanti nak sambung belajar. Jadi selamat bersuah muka nantilah insyaAllah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Ustaz Yusri. Alright, okey, ada pula yang rindu Ustaz Yusri ni. Assalamualaikum Ustaz Yusri, rindu Ustaz katanya. Ahmad Suhal, Dr. Nizam nak durian please. InsyaAllah. Semoga para pensyarah kami sihat sentiasa. Amin. So, followers yang dengar kita pada malam ini boleh bertanyakan soalan. Okey, drop komen ataupun letak soalan saja di sini. Saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya saya jemput Dr. Hizral. Okey, mewakili Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu. Silakan Dr. Hizral. Okey, terima kasih Dr. Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. Nama saya Hizral Tazib Isham. Saya berpengalaman lebih kurang 22 tahun dalam bidang media, dalam industri media sebelum saya join USIM. Pada tahun 2016 saya join USIM. Selepas saya habis PhD, saya dah join USIM. Sebelum ni saya berada di industri. Saya berada dalam industri selama 22 tahun di industri media lah. Saya bekerja di Berita Harian dan kemudian berpindah ke Bernama TV selepas tu. Jadi sebelum ni saya tak ada pengalaman dalam bidang mengajar ni, tak ada lah. Jadi saya ada pengalaman dalam segi industri punya pengalaman lah. Jadi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua pengalaman saya dalam industri ni untuk kepentingan umat Islam seluruh dunia lah, ataupun ketika pelajar Muslim lah. Itu saja Dr. Fauzia. Masya Allah. Okey, itu dia daripada Dr. Hizral. Terima kasih Dr. Hizral. Kita ada pakar komunikasi kita yang
banyak pengalaman di industri. Okey, yang akhir sekali adalah dalam kalau untuk sesi ni dia gelarkan diri dia sebagai adik paling bongsu sekali lah. Okey. Alright, kita persilakan Dr. Hairul Nizam Muhammad Noor. Okey, ketua program bagi sarjana muda pengurusan dengan pelancongan dan juga sarjana muda pengurusan dengan pelancongan 3U1I. So mungkin sebelum orang semua tanya apa benda 3U1I ni, doktor kenalkan diri doktor dulu. Baik. Berhibur ke kota setelah bersarapan, sarapan bubur bersama Rita. Sungguh gembira dapat berkenalan, banyak teman, menambah saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kepada semua panel yang ada pada malam ini, kemudian Dr. Fauzia serta mereka yang berada sama ada secara live dalam sesi kita dalam Skype maupun melalui Instagram. Saya ialah pensyarah di Fakulti Kepimpinan Pengurusan dan saya punya kad pengenalan sebenarnya ataupun birth certificate saya adalah bersama program dakwah dan pengurusan Islam. Akan tetapi kerana kita di fakulti semakin berkembang, semakin berkembang, maka saya diamanahkan oleh pihak fakulti dan universiti untuk menerajui satu program baru yang dipanggil sebagai program pengurusan dengan pelancongan. Nak tahu lebih lanjut, sekejap lagi kita akan bincanglah. Latar belakang saya adalah dalam bidang pengurusan sumber manusia. Kepakaran saya memang dalam bidang pengurusan dan pembangunan sumber manusia serta bidang pengurusan organisasi. Umur saya baru 41 tahun. Tapi anak dah 3. Isteri dah ada 1. Alhamdulillah. Saya orang Johor tapi saya sedang ber-PKP di Sepang, Selangor. Dan saya dah lama tak jumpa mak ayah saya. Akan tetapi kerana kita berkorban untuk agama, bangsa dan negara, kita ikutlah apa yang telah disuruh oleh kerajaan dan sebagainya. Dan sebenarnya saya nak sebut tentang kesukaran ini kerana anda yang akan menyertai kami di FKP nanti, cabaran-cabaran ini kita akan nampak sangat kecil. Sangat kecil berbanding dengan semangat kita untuk bersama-sama belajar bersama-sama di FKP. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Introduction dengan pantun, dengan padunya ada pelbagai apa orang kata awal-awal lagi dah warm up. Okey. Okey, kita daripada NIDI 03. Assalamualaikum, selamat malam semua para pensyarah. Saya pemohon sarjana kos kaunseling. Ada juga pelajar postgrad, insyaAllah NIDI akan datang ke program kaunseling. Alright, okey. Husna, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Abu Sofi, Nilofa ke Dr. Nizam dia kata. Alright, okey. Alright. Okey, seterusnya itu adalah panel yang kita bawakan pada malam ini khas untuk program-program yang ditawarkan di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. So adik-adik yang telah pun mengisi UPU online, jangan lupa adik-adik boleh buat fasa kemas kini permohonan di UPU online bermula 9 Ogos nanti jam 12.30 hari sehingga 12 Ogos. Okey, tanpa buang masa lagi, malam ni kita nak Muja Nabila FKP terbaik. Okey, terima kasih Muja Nabila. Alright, yang lain boleh tanyakan soalan, kalau ada kat sini saya akan bacakan. Okey, kita minta Ustaz Khairi kita, Profesor Madia, Dr. Muhammad Khairi. Doktor, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit kelebihan ataupun keunikan di program Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Dr. Fauzia selaku pengurusi pada malam, moderator pada malam ini dan semua ahli panel sahabat saya. Jadi program dakwah dan pengurusan Islam ini ada satu program yang unik di mana kita sebagai manusia ini tidak terlepas daripada tugas sebagai seorang pendakwah. Jadi nak jadi pendakwah ni dia mesti ada ilmu dan juga ilmu pengurusan. Untuk menjadi satu pelajar yang menguasai ilmu dakwah dan pengurusan ini, kita perlu mengetahui tentang asas-asas dakwah dan bagaimana ilmu pengurusan itu digunakan untuk menjadikan dakwah kita ni supaya dakwah yang tersusun. Dakwah dan pengurusan yang tersusun. Kita tak mau main dakwah hanya rendah-rendah, kita tak mau. Jadi dakwah dan pengurusan ni satu program yang nak melatih pelajar kita supaya menjadi seorang insan
yang mempunyai peranan dalam masyarakat sebagai seorang pendakwah yang bersifat kontemporari dan tahu untuk mengurus. Mengurus ni banyaklah, mengurus keuangan, mengurus sumber manusia, mengurus staff-staff dan sebagainya lah. Jadi dakwah dalam di program ini akan mengajar pelajar untuk bersifat kontemporari dalam ilmu dan juga kontemporari dalam penampilan dan juga pelaksanaan tugas sebagai seorang khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Jadi program dakwah dan pengurusan Islam ini menampilkan satu keunikan di mana kita akan berdakwah mengikut konteks masa. Walaupun kita ni seorang peniaga, kita juga seorang pendakwah. Kalau kita seorang pengarah, kita juga seorang pendakwah. Kalau kita seorang petani, kita seorang peternak dan sebagainya, kita juga seorang pendakwah yang mana segala perbuatan kita itu mengajak orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tugas kita sebagai sebaik manusia yang dikatakan sebagai khalifah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi gabungan dakwah dan pengurusan Islam ini adalah satu yang baik, yang salah tidak ditawarkan di tempat yang lain. Ada juga di tempat yang di universiti yang lain menawarkan dakwah dan kepimpinan, tapi kita dakwah dan sebagainya lah. Cuma kita ada menawarkan dakwah dan pengurusan Islam kerana pengurusan itu adalah penting dalam kehidupan kita. Jika kita mengurus dengan baik, insya-Allah kita akan menjadi orang yang terbaik. Okay, itu sajalah setakat ini. Okey, terima kasih Dr. Hari. Tu secara ringkasnya, insya-Allah program Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam ini akan melahirkan bukan saja pendakwah tetapi pengurus yang contemporary. Okey, itu yang kita nak. Okey, kita nak pendakwah kita ni, pendakwah yang kita lahirkan berilmu, bersistematik dan sebagainya. Okey, kita ada dari Muja Nabila kepada adik-adik yang bakal ke FKP, kutip ilmu dan pengalaman para pensyarah. Lecturer tak pernah rokek ilmu, sangat penyabar dan sporting. Okay, ini recommendation daripada Muja Nabila. Okay, lebih belajar. Okay, Ustaz, sebentar ada soalan daripada IMXNN. Kepada Dr. Hairi, dalam bila belajar dakwah, lebih kepada belajar dakwah ke lebih banyak kepada pengurusan? Okay, bila kita dalam program dakwah dan pengurusan ini, dia 50-50, 50-50. Kedua-dua ilmu ni penting. Dakwah satu ilmu yang akan mengaji ilmu berkaitan dengan keagamaan. Akidahnya, adab ikhtilafnya dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama kita memerlukan ilmu pengurusan sebagai satu medium untuk melengkapkan kita sebagai seorang pendakwah yang lebih sistematik dan dapat menguruskan dengan baik. Jadi sebenarnya pengurusan itu juga adalah elemen di dalam dakwah. Alright. Dia satu elemen di dalam dakwah yang akan mengajar kepada kita bagaimana dengan nak mengurus dengan cara yang betul dan bersifat kontemporari dan bersifat global. Maksudnya peringkat antarabangsa pun boleh, peringkat lokal pun boleh. Dan ilmu-ilmu pengurusan yang kita belajar ni adalah satu ilmu yang kita ambil juga daripada barat dan diadun dan diolah dengan ayat-ayat Quran yang dengan pandangan Islam yang dikuatkan dengan ayat Quran dan hadis seperti mana yang Dr. Nizam pun mengajak, iaitu Islamic Work Ethic, yang saya tengok beliau telah mendedahkan kepada pelajar pengurusan dan bekerja dengan bandingan di antara Western dan Islam. Memang sangat cantik. Memang bersifat komprehensif, kita akan nampak segalanya dengan lebih jelas bila ada perbandingan antara Western dan Islam. Okay, Masya Allah. Itu je penerangan untuk adik yang bertanya kita IMXNN. So maksudnya bila kita belajar dakwah, insya-Allah kita akan balance kan Ustaz? Okay, tak dakwah semua dan tak pengurusan semua. So ada kombinasi di antara dakwah dan pengurusan itu. Dr. Ji. Boleh? Pengurusan itu juga adalah elemen dalam dakwah naknya. Okey. Okey, Baim Adham tak sabar nak tahu pasal pelancongan. Okey, sabar sikit. Okey, Dr. Nizam punya turn dia. Kemudian, okey, nanti saya akan kembali kepada Baim. Alright, seterusnya saya jemput Dr. Rashid. Okey, Dr. Rashid mungkin Dr. boleh ceritakan sikit keunikan apa yang adik-adik kita akan belajar di program kaunseling di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Okey, terima kasih Dr. Ji. Sama. Saya nak berbalas pantun jugalah dengan Dr. Nizam. Oh, sempat. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang.
banyak universiti boleh dicari mana nak sama program counselling di USIM yang terbilang. Masya Allah. Okay. Jadi bila saya masuk ke USIM ni, satu keunikan program counselling di USIM ni di mana adanya integrasi akli dan nakli. Itulah keistimewaan saya rasa yang paling hebat, yang paling kukuh, yang paling mantap untuk menjadi jati diri kepada para kaunselor akan datang. Kalau kita mengambil hadis Nabi dalam hadis riwayat Muslim, di mana agama itu adalah sebahagian daripada nasihat. Nasihat itu kita dapat kecilkan lagi sebagai satu bentuk petunjuk yang kita bagi kepada orang lain, petunjuk atau ajaran yang kita bagi kepada orang lain. Jadi bertepatan dengan bidang kaunseling ini sendiri, di mana kaunseling ini walaupun dia bukanlah satu nasihat, tetapi dia adalah satu bentuk hubungan profesional untuk membantu menyelesaikan isu, permasalahan, mencegah, mengembangkan potensi individu. Di USIM kalau kita lihat bila kita kata adanya integrasi akli dan nakli, di mana ada kursus-kursus wajib di universiti yang akan diambil oleh mereka yang mengambil jurusan kaunseling ini, datangnya daripada subjek-subjek agama Islam seperti adanya falsafah, isu etika, ada akidah dan tasawuf, ada dakwah dan sirah nabawiyah. Begitu juga dengan subjek-subjek daripada program kaunseling sendiri, di mana adanya kursus seperti counselling dari perspektif sunnah, Al-Quran dan hadis, di mana ini merupakan satu bentuk integrasi ilmu yang menyediakan para kaunselor di luar sana. Kita tahu sesiapa yang ambil jurusan kaunseling ni, Dr. G, bila keluar nanti mereka layak untuk mengambil lesen ataupun lesen daripada Lembaga Kaunselor Malaysia. Kerana kaunselor ini adalah satu bidang profesional. Ada aktanya, ada lembaganya, ada persatuannya. Jadi mana-mana pelajar pada malam ini yang hadir pada malam ini ataupun yang tidak hadir kemudiannya mendengar video ini, bolehlah mendaftar di dalam jurusan kaunseling ini sekiranya anda berminat untuk membantu manusia. Seperti mana kita tahu sekarang ni kan Dr. G dan kawan-kawan semua, kita dengan COVID-19, pandemik dan sebagainya, di luar sana masyarakat tertekan, stres, tekanan psikologi, panik dan sebagainya, maka perkhidmatan kaunseling ini sangat signifikan dan diperlukan di luar sana, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Dr. Rashid. Kita dah nampak, saya nampak beberapa perkara yang Dr. Rashid highlightkan bahawa keunikannya program kaunseling di FKP ini adalah satu-satunya program yang menawarkan elemen integrasi ilmu nakli dan akli antara beberapa subjek. Kita ada subjek kaunseling dari perspektif Islam, dan kalau kita lihat daripada penerangan Dr. Rashid tadi tentang prospek kerjaya, program kaunseling insya-Allah sangat cerah. Okey, alright. Seterusnya ada soalan, bilakah keputusan UPU program sarjana muda akan diumumkan? Ahmad Suhail. Okey, insya-Allah nanti ada fasa kemas kini, jadual tu keputusan tu kita belum tahu lagi, Ahmad Suhail. Okey, seterusnya Nur Hidayah, nanti bila isi UPU bagi kos yang kita dah temuduga, adakah kita kena letak juga dalam list UPU kita? Okey, so untuk maklum adik-adik, bagi fasa kemas kini kita dah tak ada pilihan untuk bagi program yang ada temuduga dan ujian. So maksudnya program kaunseling dia dah pun selesai menjalani temuduga. So pelajar-pelajar yang menjalani yang menghadapi temuduga dalam program kaunseling insya-Allah akan tahu keputusan semasa sesi kemasukan nanti. Okey. Seterusnya adalah saya jemput Cik Muhammad Zaki. Mungkin boleh kenalkan sedikit keunikan program komunikasi kita dekat FKP ni Cik Zaki. Mungkin boleh share sikit apa program komunikasi. Orang nampak USIM sinonimnya dengan pengajar Islam, so kenapa ada komunikasi pula di situ? Okey, alright. Okey, terima kasih Dr. G dan rakan semua. Okey, memang student agama ni agak pelik kenapa ada program komunikasi sebenarnya program komunikasi ni memang unik dalam diduduk dalam Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Kalau ikut sebenarnya hasrat NC tu pertama perubahan USIM ni adalah, kalau saya silap kawan-kawan tolong betulkan untuk kita blend semua program yang ada dalam ni dakwah, kaunseling, akidah, dan untuk memperlengkapkan student komunikasi ni adalah dia punya orang yang akan implement benda tu, sebab dia akan berkhidmat sebagai wartawan
ataupun pengacara televisyen ataupun pembuat program itu sendiri. Jadi dia ada ilmu-ilmu ni selain daripada basic sekolah agama itu sendiri, sebab kita punya feeder adalah daripada STAM adik-adik. So jangan tertutup masuk dan ambil cabaran komunikasi ni, insya-Allah itu memang akan ada prospek yang besar. Kalau kita tengok contoh student yang berjaya ramai sebenarnya. Salah satunya daripada program dakwah ni ada Ustaz Hariri, tapi dia pun masuk ke makmal radio kami dan selalu join sebagai pengacara. Jadi dia dah terbiasa. Sekarang kat TV pun dia jadi pengacara kan. Kita nampak ikon-ikon yang dilahirkan oleh USIM walaupun bukan program komunikasi, program dakwah, tapi dia ada blended dekat situ. Nampak ada gabungan semua. InsyaAllah kita nak sebab program komunikasi ni bukan setakat kejaya dia, mungkin ya pelajar agama nampak program agama, saya tahu sebab saya pernah interview dulu sebelum ni di mana kita tengok apa student-student nak kenapa masuk USIM semua, tapi memang pada mulanya memang dia orang tak faham, tapi selepas masuk ada video saya student kami buat, saya pernah cerita dulu sebelum masa kita punya program sebelum ni lah, masuk U juga masuk dan dia akan tahulah bagaimana seronoknya program komunikasi ni. Dia agak berbeza dan unik, dan dia adalah sebenarnya you akan blend semua pengalaman you dan you akan proses dan gunakan masa waktu you kerja nanti. Dan jangan risau tentang kerja komunikasi ni. Saya sebagai graduan komunikasi Dr. G sebagai dia host kita malam ni, betapa enak merdunya suaranya. Kerja memang tak ada masalah, insya-Allah. Kalau cuma you kena kuasailah komunikasi tu itself. Saya pernah bekerja sebagai berbagai bidang dalam bidang customer service namanya. Sebagai financial advisor saya pernah kerja. Jadi dan akhirnya saya sebagai PRO itulah, sebagai pembuat awam memang kenalah dengan komunikasi, dan itu je lah saya boleh kongsi. You masuk dulu and then kita tengok macam mana apa yang kita boleh hasilkan. Dan pasti anda akan seronok dan gembira. Terima kasih. Okey. Itu penerangan daripada Cik Zaki. Mungkin kalau ini kita nak lahirkan pelajar-pelajar yang kita ambil ini, okey, yang khususnya dari aliran agama, okey, mahir menggunakan teknologi peralatan yang kita tawarkan di program komunikasi nanti. Okey. Seterusnya saya nak tambah. Ustaz. Saya nak tambah sikit tentang program komunikasi. Dan program komunikasi juga adalah di segi peranan juga ada peranan dakwah. Dalam bentuk menyampaikan dengan menggunakan media dan sebagainya. Jadi pelajar yang belajar komunikasi, mereka akan menguasai teknik dan konten juga. Betul. Konten dan juga ini menjadikan dia unik. Dia bukan setakat teknik pegang kamera, tapi dia juga boleh mengisi pengisian tersebut dengan mengembangkan, menyampaikan maklumat-maklumat yang betul, yang baik, yang mengajak manusia ni untuk menjadi manusia yang baiklah. Itu ya. Alright. Okey, tambahan daripada Ustaz Harry, lepas ni lebih yakin untuk memilih komunikasi di UPU Online. Okey, seterusnya saya jemput Ustaz Yusri kita dari Sarjana Muda Pengajar Akidah dan Agama. So, kalau ada adik pilih pengajar akidah dan agama ni, apa yang mereka akan dapat, Ustaz? Okay, terima kasih Dr. Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Daripada penjelasan yang telah diberikan oleh panel-panel kita tadi, sebenarnya memang tak dapat dinafikan lagi lah bahawa kita di USIM ni memang sebuah universiti yang memang unik. Sebab kita menggabungkan akli dan nakli di dalamnya. Kemudian bila kita turun pergi ke FKP pula, kita nampak di situ ada satu keunikan lagi. Satu lagi keunikan. Sebab asas kita di FKP ni, Fakulti Kepimpinan ni, asas kita adalah dakwah. Kita nak menjalankan dakwah. Maka untuk menjalankan dakwah itu, kita kena ada ilmu-ilmu yang membantu dakwah kita. Kita perlu ada ilmu pengetahuan tentang komunikasi, kena ada ilmu tentang kaunseling, kena ada ilmu tentang pengurusan. Supaya ilmu-ilmu itu nanti membantu kita dalam menjalankan menjalankan kerja-kerja dakwah. Akan tetapi dalam ilmu itu, bila kita nak menjalankan dakwah itu, satu perkara yang kita kena bagi perhatian besar, iaitulah semua daripada kita ni, pelajar kita ni, mestilah mempunyai akidah yang jelas. Itu duduk nomor satu. Akidahnya mesti akidah ahli sunnah wal jamaah yang ciri asas ataupun ciri penting dalam akidah ahli sunnah ni sudah tentulah tawassut, wasatiyahnya, kesederhanaan,
Maka di sinilah program pengajian akidah berperanan untuk menawarkan pengajian pada pelajar-pelajar kita, sebab kita mahu melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai akidah yang jelas. Kita tak mahu pelajar yang mempunyai pahaman yang ekstrim, radikal. Masalah kita dalam negara hari ini banyak. Ya? Betul. Kita ada masalah ajaran sesat. Kita ada masalah murtad pun ada. Sekarang ni isu bunuh diri. Sebabkan pandemik dan sebagainya, orang berputus asa dan sebagainya. Masalah aliran pemikiran yang tak sama, aliran yang syiahnya fahaman Wahabi, Salafi, macam-macam. Jadi kesemua itu merupakan masalah yang besar dalam negara kita, masalah umat. Maka perlu diberikan penjelasan kepada pelajar-pelajar kita. Kita nak bimbing pelajar-pelajar kita supaya graduan-graduan kita ni nanti dia ada dia nak boleh manage ke semua ni. Supaya bila dia berada dalam masyarakat, dia jangan jadi orang yang terlalu ekstrim dalam berfahaman. Jadi memanglah pengajian di program pengajian akidah ni asas kita iaitu akidah. Tapi bukan akidah saja. Kita ada tasawuf di situ. Kita ada falsafah dan kita ada perbandingan agama. Program pengajian akidah ni dia tak lagi daripada empat bidang ni. Pertamanya akidah Islamiah. Kemudiannya ada falsafah, termasuk falsafah Gharbiyah. Falsafah Barat, falsafah Islam, ahli-ahli falsafah. Okay. Kemudian kita ada bidang tasawuf. Syekh Khairi kata salah seorang penggiat dalam bidang tasawuf ya. Kita nak mengenal tarikat. Tasawuf ni pun jadi isu sebab orang tak faham. Setengah masyarakat dia tak faham. Dia menganggap bila tarikat ataupun tasawuf ni ini menghampiri ajaran sesat. Jadi sebab tu kita nak bagi kefahaman yang jelas bahawa tasawuf ini bukan ajaran sesat. Malahan dia adalah ilmu yang diperlukan. Dia diperlukan oleh sebagai umat Islam ni perlu pada ilmu ni untuk tujuan mendekatkan diri ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara, dengan jalan-jalan dan tarikah yang tertentu. Jadi dalam bidang pengajian akidah ni kita memberikan input-input itu kepada pelajar-pelajar kita. Begitu juga perbandingan agama. Kita juga belajar tentang agama-agama lain. Nama program ni pun program pengajian akidah dan agama. Jadi maksudnya kita belajar juga tentang agama-agama lain supaya kita faham sedikit sebanyak tentang asas-asas agama selain daripada Islam ini. Tujuan dia tak lain, berbalik kepada dakwah kita tadi, supaya kita boleh menyampaikan mesej-mesej dialog. Kita berdialog, membuka ruang untuk berbincang dengan harmoni dengan agama yang lain. Tujuan tak lain untuk melahirkan generasi yang faham, yang mempunyai pemikiran yang jelas akidahnya, yang bertoleransi dengan agama-agama yang lain, tapi tidak merosakkan pegangan akidah sendiri. Dan dalam masa yang sama kita mengharapkan pelajar-pelajar kita boleh menjadi penggiat dalam masyarakat untuk menyampaikan, mendamaikan kumpulan yang mungkin suka bala. Selalu kita dengarkan mungkin golongan tu dia cepat membida'ahkan amalan-amalan orang ni, menyalahkan amalan-amalan orang ini. Jadi kadang-kadang timbul konflik dalam masyarakat. Sebabkan amalan-amalan yang kita buat ni dah lama dah di dalam masyarakat Melayu kita ni. Jadi kita menyampaikan input berkenaan dengan hal-hal itu dalam program pengajian akidah. Jadi besar peranan dia program kita ni untuk melahirkan pelajar yang boleh memberi sumbangan kepada umat ini supaya dapat menyampaikan mesej kedamaian, keamanan dan akidah Islam yang kuning. Begitu. Alright. Okay. Terima kasih Ustaz Yusri atas orang kata bila orang dengar je ni penerangan yang cukup mendalam. Okey. Kalau adik-adik minat untuk belajar tentang bidang agama ataupun perbandingan agama, nak belajar tentang falsafah, tasawuf, maka sarjana muda pengajar akidah dan agama lah jawapannya. Okey, kita juga dapat komen dari sini Abu Sofi, Ustaz Yusri kalau ajar tasawuf memang best, antara pensyarat the best dekat FKP. Okey, katanya. Okey, dari Syira, Assalamualaikum Sehizral dan semua ni mungkin student Dr. Izral.
Alright. Okay, Dr. Izral, dipersilakan ceritakan sedikit keunikan program Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu. Ya, terima kasih Dr. Fauzia atas jemputan ini kepada saya. Keunikan bidang media baru ini ialah ia menggabungkan semua pelajaran yang dipelajari di program-program yang macam Ustaz Hairi punya tadi, kita dengan Ustaz Hairi kan, dia dakwah pengurusan. Ustaz Yusri pun dia akidah. Jadi kita gabungkan semua ni dalam satu medium yang dipanggil sebagai media baru. Media baru ni ialah satu medium yang mana semua orang boleh jadi produser, penerbit bagi kandungan yang berfaedah kepada orang Islam lah, kepada orang Islam keseluruhan, dan juga kepada orang kafir yang nak mengetahui tentang Islam. Okay, dia menggabungkan, jadi kita boleh menggunakan kaedah seperti TikTok dan juga IGTV, Facebook, YouTube untuk menggabungkan semua mesej-mesej dakwah tu dalam satu bentuk media baru yang dikenali sebagai media baru. Itu yang dinamakan kita sebagai media baru, yang mana anda akan mempelajari apakah keunikan dia ialah bila anda menyertai program media baru ini. Anda akan diajar mengenai digital media production, yang mana anda akan diajar menggunakan kamera untuk menghasilkan kandungan-kandungan yang bermanfaat kepada umum. Okay, dan anda boleh menyiarkan terus tanpa perlu tunggu TV3 untuk terbitkan, tak payah. Tanpa tunggu RTM, tak payah. Kamu sendiri boleh terbitkan sendiri, dan kamu sendiri boleh edarkan distribution. Kamu boleh distribusikan sendiri, yang mana itu adalah lebih penting daripada menggunakan media tradisional. Media baru ni maknanya dia menggunakan kaedah-kaedah seperti handphone kamu tu sendiri seperti satu benda yang penting sekarang ni. Daripada handphone tu kamu akan menghasilkan kandungan, sama ada berbentuk lagu ke, berbentuk drama, berbentuk filem, berbentuk dokumentari, dan disalurkan melalui TikTok ataupun IGTV atau IG ataupun YouTube ataupun Facebook. Itulah yang maknanya medium sekarang ni dah ada. Kalau kamu nak berdakwah, kamu belajar dengan Ustaz Yusri dan juga Ustaz Hairi, dan akhirnya kamu boleh menjadi seorang penerbit kandungan yang bermanfaat pada orang ramai. Okey, tak adalah kita tengok benda-benda yang tidak baik je dalam TikTok ataupun dalam IG ni. Jadi ada benda manfaat yang boleh kamu hasilkan untuk maslahat umum ni. Okey, saya fikir itu saja Dr. Fazia. Okey, terima kasih Dr. Izral. Mungkin Dr. Izral ada akaun TikTok, boleh share dengan kita orang kat sini. Alright. Nanti dah belum lagi. Okey, ada Abu Zaid, pelajar PhD kita bersama kita pada malam ni. Terima kasih Abu. Okey, sebelum kita beralih ke panel yang paling bongsu pada malam ni, kita ada soalan. Okey, Noyashi dia kata, wow. Okey, boleh tanyakan soalan adik-adik untuk sesi kita pada malam ni bersama Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Okey, IMXNN. Okey, rajin student ni, dia bertanyakan soalan. Dia kata dia tanya sikit je, apa beza komunikasi dengan komunikasi media baru ni? Antara Encik Zaki dan juga Dr. Izral, mungkin boleh. Encik Zaki lah yang sulung jawab dulu lah. Yang sulung jawab dulu. Okay. Yang dulu lah. Itu yang busu. Abang Long jawab dulu. Abang Long jawab dulu, Abang Long. Beza sebenarnya program komunikasi media baru ni sebenarnya pun asal usulnya geng-geng dia pun dalam program komunikasi. Tapi kita dekat USIM ni sendiri program media komunikasi ni kita bagi pada kewartawanan dan juga penyiaran. Jadi kami lebih fokus kepada menghasilkan wartawan yang ada ilmu Islam dan boleh menerbitkan artikel-artikel Islam yang bagus dan boleh jadi editor yang bagus, dan juga bidang penyiaran ataupun broadcasting yang boleh menyiarkan rancangan-rancangan seperti Astrawasi lah, macam Ustazah Pilihan ke, Dai ke, dan program lain lah. Itu terbeza. Dan media baru mungkin Dr. Izral sendiri boleh jawab. Abang Long saya tu Dr. Izral silakan. Okey. Bagi media baru yang bezakan dengan media program komunikasi ni ialah kita menggunakan media baru. Maksudnya seperti TikTok ataupun Instagram ataupun Facebook ataupun YouTube untuk menghasilkan kandungan yang boleh disiarkan
kepada orang ramai, kepada Facebook followers, kepada IG followers, kepada TikTok followers ni, dia di satu dunia. Dia punya batas, dia tidak ada batasan. Kalau kita ikut media tradisional ni, dia ada batasan. Macam contoh TV3 TV3 siarkan kandungan dia hanya boleh dituntut oleh TV3 saja, oleh Malaysia saja. Tak boleh dituntut oleh luar negara. Tapi siapa yang siarkan dalam TikTok ataupun IGTV atau Facebook atau YouTube boleh dituntut secara global. Maknanya kamu punya, siapa yang menguasai media baru ni, dia lebih luas dia punya reach dia tu, audience dia tu. Penonton dia tu lebih luas. Penonton di dunia, bukan lagi tempatan seperti TV3, seperti media tradisional. Itu yang membezakan kita dengan media baru dengan media tradisional . Okay. Alright. Itulah dia jawapan dari Cik Zaki nak jawab sekali lagi? Cik Zaki ada tambahan? Okay, alright. Kita ada tambahan, mungkin Dr. Izra boleh kongsi. Tak apalah, kita teruskan je lah. Tak apalah. Okay, alright. Esoteric Communication Year 2 here. Ada pelajar kita bersama dengan kita. Okay. Sambungan Dr. Izral, adakah dengan mengikuti program komunikasi media baru boleh jadi penyelidik media baru? Dia dah tanya dulu prospek kerjaya ni. Oh, boleh. Dia prospek kerjaya ni banyak. Luas kalau kita tengok media baru ni, dia tidak bukan sekadar penyelidik saja. Kamu boleh jadi seorang penerbit. Kamu boleh jadi seorang pengubah lagu-lagu tu boleh dibuatkan dalam YouTube. Macam kamu tengok dalam kita punya artis-artis tempatan ni banyak terbitkan lagu, dia punya klip video tu, dia punya lagu tu dia terbitkan dalam YouTube. Siapa pernah tengok filem Mail Tote? Mail Tote ni dia terbitkan di YouTube dulu. Diteribkan di YouTube sebelum Astro beri grant kepada dia untuk terbitkan dalam bentuk filem yang panjang, features film. Dia jadi YouTube dulu. YouTube punya bila dia popular di YouTube, maka Astro tengok dia ni popular Mail Tote ni. Maka Astro beri grant kepada penerbit Mail Tote ni untuk menerbitkan Mail Tote dan disiarkan di Astro. Maka itulah kejayaan Mail Tote ni. Jadi sebenarnya kalau kamu nak berjaya, nak menghasilkan kandungan yang berjaya, kamu kena hasilkan dalam YouTube. YouTube tu boleh menjadi satu benchmark pada kejayaan kamu di masa pada features film nantilah. Okay. Alright, terima kasih Dr. Izra. Kita ada soalan daripada Syafiq King. Bawah Fakulti Kepimpinan disediakan kos apa? Syafiq, kita ada 7 program iaitu Sarjana Muda Pengajian Akidah dan Agama, Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian, Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian, Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam, Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu dengan Kepujian, dan yang terakhir sekali kita nak bawakan Dr. Hairul Nizam untuk menerangkan Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan dan juga Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan 3U1I. Dipersilakan Dr. Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil saya menerangkan tentang dua program baharu, dua program bongsu dalam Fakulti Kepimpinan Pengurusan ni. Izinkan saya untuk juga memberikan sedikit motivasi lah kepada semua, terutamanya pelajar lah ataupun bakal pelajar yang menyertai USIM. Dalam konteks menuntut ilmu ni, kita kena sedar hakikat bahawa ilmu itu adalah sesuatu yang memang perlu kita sentiasa dapatkan dari sehari ke sehari. Tak kira lah kalau di bahu kita ini, kita namakan kita sebagai pelajar ataupun kami sendiri pun, di bahu kami ini terletak tanggungjawab bernama pensyarah, pendidik. Kami tetap juga seperti kamu, iaitu seseorang yang meraihkan ilmu, menambah ilmu dan mencambah ilmu. Jadi ada satu dipanggil sebagai syair ataupun ada satu perbualan lah antara sahabat-sahabat imam besar kita iaitu Imam Asy-Syafi'i. Bila ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i bagaimanakah nak berjaya dalam kehidupan, Imam Asy-Syafi'i menyebut dalam 3 nada. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Kalau ditanyakan oleh para sahabat Imam Syafi'i ini bagaimana nak berjaya, Imam Syafi'i menyebut bahawa kalau kita nak berjaya di dalam kehidupan kita di dunia, hendaklah kita berilmu. Kalau kita nak berjaya dalam kehidupan kita di akhirat, kalau fokusnya ialah untuk akhirat, juga hendaklah berilmu.
dan Imam Syafi'i menyebut dalam rangkap yang ketiga, iaitu kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat sekaligus, hendaklah juga kita berilmu. Nampak macam simple, nampak macam mudah mencari ilmu, tapi hakikatnya dalam mencari ilmu itu banyak sangat cabaran yang kita harus tempuhi. Untuk adik-adik pelajar yang mungkin berminat untuk menyertai FKP ini, juga saya nak bawakan satu mungkin gagasan pandangan Imam Syafi'i juga tentang betapa pentingnya kita untuk tidak stagnan ataupun kita kekal berada di dalam satu keadaan yang kita rasa selesa. Betapa pentingnya untuk kita sentiasa mencabar diri kita mencari sesuatu yang baharu. Maka untuk itu saya dan juga semua rakan-rakan saya yang ada dalam sesi bersama FKP pada hari ini sebenarnya ingin mengajak kamu semua keluar daripada kepompong, keluar daripada kebiasaan. Marilah sertai kami di FKP. Kalau dah diceritakan tadi dari program dakwah dan pusat Islam, dari program kaunseling, dari program akidah, program komunikasi, kemudian komunikasi media baharu, saya bawakan pula satu lagi program yang mana program ini merupakan satu program yang belum lagi dilaksanakan di fakulti kami, kerana ia akan menerima satu batch yang sulung pada bulan 10 nanti. Dan program ini insya-Allah akan bercambah menjadi dua program yang sebenarnya sama saja, tapi dia ada satu konsep konvensional dan juga satu lagi konsep 3-1-I. Konvensional ini maksudnya sesiapa yang menyertai program pengurusan dengan pelancongan, 4 tahunlah dia akan berada di fakulti, yang mana pada semester yang terakhir, pada tahun yang keempat, barulah pelajar-pelajar tersebut akan berada di industri untuk mengikuti program kita panggil sebagai latihan industri. Tapi untuk 3-1-I, apa beza dia? Sikit saja, iaitu 3 tahun pelajar-pelajar dalam program pengurusan dan dengan pelancongan itu berada di FKP, di Fakulti Kepimpinan Pengurusan, mengikuti semua modul-modul, semua subjek yang kita sediakan. Tapi 1 tahun solid, 2 semester anda akan habiskan anda punya pengajian ini di industri. Apa beza dia? Bezanya adalah anda akan menerima sedikit impact yang lebih berbanding dengan konvensional, iaitu anda akan berada dalam industri selama setahun, mendapat pengalaman yang lebih sedikit berbanding kawan-kawan yang mengambil konvensional punya mode. Hakikatnya apa yang saya nak sebut adalah dua-dua program ni tak ada bezanya pun. Kedua-duanya akan menghasilkan pelajar yang akan menerokai apa yang kita panggil sebagai mereka yang mempunyai kemahiran pengurusan. Pengurusan itu banyak dia punya elemen dia. Salah satu daripadanya adalah pengurusan sumber manusia, pengurusan organisasi, pengurusan etika bekerja, dan kita gabungkan juga konsep pengurusan itu dengan pengurusan pelancongan. Dan juga ada beberapa subjek yang kita panggil sebagai subjek elektif, subjek wajib fakulti, subjek wajib program dan sebagainya yang memang mendasari ilmu pelancongan tersebut. Antara subjek-subjek yang saya boleh sebut, mungkin kalau anda rasa macam wah macam tertarik dia nak join program pengurusan dengan pelancongan ni, contohnya adalah kita akan bagi anda pendedahan tentang pengenalan kepada industri pelancongan, yang mana pengenalan kepada industri pelancongan ni penting kerana anda perlu tahu bila kita nak kenal, contohlah macam saya nak mengenali seseorang, saya perlu kenal dulu latar belakang dia, asas-asas mengenai diri dia. Samalah macam program pelancongan, kita perlu tahu tentang asas industri pelancongan. Kemudian kita akan meneroka sedikit bidang pelancongan ini dalam konteks yang lebih banyak. Contohnya macam kita akan lihat kepada pelancongan warisan. Kita akan lihat tentang tingkah laku perjalanan ataupun kita panggil sebagai travelling behaviour. Kemudian kita akan melihat perancangan dan pembangunan destinasi. Kerana apa? Kerana bila kita sebut subjek-subjek ini yang kita tawarkan pada pelajar, ianya perlu mendukung hasrat, iaitu bila kamu sudah bergraduasi nanti, kamu akan mencari karier yang kena dengan apa yang kamu belajar. Dan kita akan pastikan subjek-subjek yang kami sediakan untuk kamu dalam program pengurusan dan pelancongan ini adalah subjek yang boleh membuatkan kamu ini jadi orang yang mahal di mata majikan pada masa akan datang. Tapi ada soalan tau, lately ni Dr. Fauzia, ada orang tanya, program pengurusan dengan pelancongan ni pada zaman COVID, PDPR dari rumah oleh kerajaan, panel penilai swasta ni menunjukkan bahawa ekonomi tourism di Malaysia secara spesifik ni lah jatuh merudum. Terutama apabila kita memandang bahawa Malaysia ini adalah salah satu destinasi yang terbaik di dunia untuk tujuan pelancongan. Tapi bila ekonomi ni terganggu dengan pandemik ini, tourism punya industri juga jatuh merudum. Tapi saya nak sebut dengan anda semua, kita kena terima hakikat bahawa ini adalah sekadar cabaran.
dugaan yang Allah bagi, dugaan yang Allah tunjukkan kepada kita supaya kita lebih cakna, lebih bersedia, sediakan strategi yang terbaik, dan sesiapa yang join program pengurusan dan dengan pelancongan ini, yakinlah bahawa anda adalah orang yang kita akan sama-sama gambling pemikiran, idea, tenaga supaya nanti insya-Allah Allah Ta'ala akan bagikan sinar kejayaan kepada kita setelah tamatnya pandemik ini dengan mungkin satu prospek untuk kamu menerokai dunia tourism ini dengan lebih baik, dengan lebih bercambah. Yakinlah kerana apa? Kerana saya telah dan juga cara lain telah berbincang, telah bertemu dengan pakar-pakar dalam bidang pelancongan terutamanya daripada MOTEC. Dr. Nizam, okey? Banyak ruang untuk meneroka bidang kerjaya untuk kamu dengan panduan daripada MOTEC ini. Jadi mungkin saya nak tutuplah saya punya penerangan tentang program ini dengan bahawa apa yang cantiknya dalam program pengurusan dengan pelancongan. Lagi satu syair Imam Asy-Syafi'i yang menyebut, kalau saya boleh bacalah, saya pun baru tertengok ini. Sungguh aku melihat air yang tergenang dalam diam justru ia akan tercemar dan membusuk kerana sifat diamnya itu. Akan tetapi jika saja air itu dia mengalir, tentu ia akan terasa lazat dan menyegarkan sesiapa yang menikmati air tersebut. Kerana apa? Kerana ia mengalir dan ia tidak duduk membusuk begitu saja. Begitulah dengan tourism. Kita nak bugarkan nilai tourism ini dengan mungkin kita ambil ibrah daripada apa yang disebut Imam Syafi'i ini, iaitu kita tak boleh duduk stagnan. Kita kena meneroka dunia ini sebab dengan penerokaan melalui tourism ni insya-Allah kita akan mengenal diri kita. Kita akan mengenal Al-Khaliq iaitu pencipta kita melalui keindahan tempat-tempat yang kita pergi melalui industri tourism ini. Wallahualam Dr. G, thank you. Alright, okay. Terima kasih Dr. Nizam, penuh syair, penuh motivasi dan penuh pantun. 5 minit lagi, kita boleh extend sikit ke? Ada 2 soalan. Okay. Alright, okay. Okay, kita minta ada soalan tadi daripada Baim Adham. Dia tanya apa beza dakwah dengan akidah? Mungkin sikit, seminit Ustaz Hairi ataupun Ustaz Yusri. Bagi Ustaz Yusri. Okey. Dia nak tahu beza program ke? Apa beza dakwah dan akidah? Sebab dua-duanya agama, so apa yang membezakan di antara kalau kita ini dua program yang berbeza lah. Program akidah adalah program yang lain, program dakwah satu program yang lain lah. Kalau dari segi penisiannya, dakwah itu adalah gerakan kita untuk menyampaikan Islam kepada orang lain. Yang mana kunci utama, paksi utama ataupun isi utama dalam kandungan dakwah kita itu adalah akidah. Alright. Sebab akidah itulah yang membezakan seorang manusia Islam dengan yang bukan Islam. Jadi akidah ni adalah konten, kefahaman dalam diri kita, pegangan kita. Yang ni yang kita nak sampaikan. Penyampaian kita itu kepada orang lain itu adalah dakwah. Itu dari segi perbezaan dakwah dengan. Okey, Ustaz Hairi nak tambah seminit? Okey, jadi seminit takut tak cukup lah. Sikit sikit. Jadi perbezaan antara dakwah dan akidah ni, dakwah dia lebih luas. Dakwah ni dia ada 4 elemen. Yang pertama ad-da'i, seorang pendakwah, orang yang mendakwah, okey, orang yang berilmu tentang dakwah. Yang kedua adalah mad'u, orang yang kita dakwah, okey. Yang ketiga risalah. Risalah ni kandungan dakwah, ada akidahnya, ada ilmu kaunselingnya, ada ilmu tourismnya, ada ilmu komunikasinya, ada ilmu pertaniannya, ada ilmu sainsnya, semua tu maksudnya lagi luas lah nak ceritanya. Kemudian ada metodologi dakwah, manhajud dakwah. Manhajud dakwah ni lah kita akan gunakan media, kita akan gunakan pendekatan psikologi dan sebagainya. Jadi dakwah dan akidah ni memang ada kaitan, tapi dakwah ni dia bersifat lebih luas. Sebagai seorang pendakwah ni, dia
menjalankan tugas khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Alright, okay. Terima kasih Ustaz Hadi. Okay, Dr. Rashid, mungkin sedikit Doktor sebutkan tadi bahawa kaunseling ini adalah program yang dinaungi badan profesional. Mungkin Doktor berceritakan sedikit kalau sekiranya kita tahu bahawa FKP menyediakan fasiliti yang terbaik dalam program kaunseling. So kalau pembelajaran secara online semester hadapan nanti bagaimana agaknya para pelajar kita untuk orang kata menikmatilah kemudahan-kemudahan di program kaunseling yang disediakan tu. Okey, terima kasih Dr. G. Saya nak tambah sikit. Saya sendiri adalah seorang licensed counsellor. Menariknya tentang kaunseling ni di USIM, saya melihat ada subjek keusahawanan. Dan bila anda semua keluar daripada program kaunseling ni, anda layak untuk buka klinik kaunseling anda sendiri. Sekiranya anda ingin jadi seorang usahawan. Jadi kita tahu bahawa untuk mengenal Allah, kita kena mengenal diri kita. InsyaAllah, kaunseling memberi satu wadah, satu mekanisme dan platform untuk anda semua mengenal diri. Dan yang bagusnya di USIM ni, kita ada semua fasiliti, kemudahan. Kita ada makmal kaunseling individu, makmal kaunseling kelompok, kita ada makmal kaunseling perkahwinan, kanak-kanak, kita ada play therapy, kita ada pakar. Macam baru-baru ni Dr. Hamiza, dia pakar kanak-kanak, dan kita juga ada Dr. Farhana, Dr. Hadi, Spada, penagihan dada, dan pada waktu semester yang berikutnya para pelajar kaunseling ni boleh memilih kursus-kursus seperti kaunseling perkahwinan, penagihan dada dan sebagainya. Jadi bercakap tentang online learning di USIM ni, dia menyediakan satu platform Zoom dan juga Microsoft Teams di mana kita ni insya-Allah para pensyarah kaunseling ni akan lebih memahami lah para pelajar kerana kami sendiri mendalami bidang kemanusiaan itu sendiri daripada aspek dalaman manusia dan juga luaran. Jadi insya-Allah program secara ODL ini akan berlangsung dengan menyeronokkan di mana pelbagai aktiviti seperti Kahoot, seperti online games dan sebagainya biasa dilakukan oleh para pensyarah di FKP atau di USIM amnya, insyaAllah. Alright, okay. So jangan risau, so adik-adik insyaAllah yang betul fasiliti kaunseling USIM terbaik. Okay, alright, daripada Ahmad Suhail. Okay, Luke, kita dah ke penghujung ke? Lukman? Alright, okay. So kita dah di penghujungnya. Okay, malam ini saya fikir terima kasih kepada semua panel. Terima kasih kepada semua followers yang bersama kita pada malam ini. Jangan lupa untuk share kita punya IG live dan jangan lupa untuk follow kita punya IG USIM Admissions, alright? Okay, saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang bersama kita pada malam ini yang supporting. Okay, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat malam ni, dapat bertahu beza antara dakwah dan akidah, dapat tahu beza antara komunikasi dan juga komunikasi media baru. Okey, kita dapat tahu juga akan ada anak murid kohort yang terbaru, okey, pelajar bagi program sarjana muda pengurusan dengan pelancongan. So adik-adik, kami semua di FKP menunggu kedatangan adik-adik di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, okey. Alright, okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua panel bersama kita pada malam ini. Kepada adik-adik semua, okey, Abu Sofi, saya nak tanya kos pelancongan, adakah cara tiketing semua ada dalam silibus? Okey, so nanti insyaAllah kita akan ada satu sesi khas bersama program-program baru FST dan FKP dalam satu sesi yang lain akan diadakan nanti. Okey, so nanti boleh tanya soalan di situ. Alright, okey, saya nak maklumkan juga kita ada sesi bersama USIM pada hari Isnin 3.30 petang, anjuran bahagian pemasukan pelajar KPT insyaAllah. So adik-adik jangan lupa untuk buat untuk buat pengemas kinian dan juga permohonan baru juga dibenarkan pada bermula 9 Ogos nanti sehingga 12 Ogos jam 5 petang. Alright. Okey, sekian saja live kita ataupun orang kata kita punya live pada malam ini. Okey, terima kasih kepada semua panel. Okey, semua panel sporting nampaknya bagi love ke adik-adik. Tak sabar nak tunggu adik-adik masuk. Okey. Okey, jangan lupa letak bila dah boleh fasa kini permohonan nanti jangan lupa pilih program Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, kaunseling, dakwah, akidah, pelancongan, komunikasi. Okey, di tempat pilihan pertama di UP Online. Alright. Okey, kami semua menunggu adik-adik di Universiti Sains Islam Malaysia khusus di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam baik. Jumpa di FKP. Ya.